Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian adalah satu ukuran tentang kecenderungan perkara yang peristiwa yang kita kaji sama ada cenderung untuk berlaku ataupun cenderung untuk tidak berlaku berdasarkan angka-angka yang akan kita bincangkan selepas daripada ini. Baik, kebarangkalian ialah nisbah antara bilangan peristiwa dengan ruang sampel. Kebarangkalian bagi suatu peristiwa A diberikan oleh rumus berikut. Baik, ini rumus untuk mengira kebarangkalian, iaitu PA. PA ialah peristiwa kebarangkalian bagi peristiwa A. PA sama dengan NA, iaitu bilangan peristiwa A bahagi bilangan sampel. Okay, dengan keadaan nilai bagi kebarangkalian bagi peristiwa A mesti berada di antara 0 hingga 1. Apabila nilai kebarangkalian sama dengan 1, peristiwa berkenaan ataupun peristiwa A pasti akan berlaku. Tetapi apabila nilai kebarangkalian A ataupun kebarangkalian tersebut sama dengan 0, peristiwa A tidak akan berlaku. Maknanya, sekiranya kita memperoleh nilai yang hampir dengan 1, mungkin 0.8, 0.9, peristiwa berkenaan cenderung untuk berlaku. Sekiranya nilai berkenaan hampir dengan 0, contohnya 0.1, 0.2, peristiwa berkenaan agak sukar untuk berlaku. Okey, itu bagi peristiwa ataupun bagi kebarangkalian peristiwa tunggal. Bagi peristiwa bergabung yang telah kita bincang sebelum ni, kita ada kes atau mahupun dan. Kebarangkalian bagi peristiwa A atau B, rumusnya ialah peristiwa atau. Penyelesaian kita sebelumnya kita bincang ialah mendapatkan unsur-unsur yang melibatkan kesatuan A dan B. Jadi rumusnya ialah bilangan A kesatuan B bahagi bilangan sampel. Begitulah juga dengan kebarangkalian bagi peristiwa dan. Peristiwa dan yang kita bincang sebelum ini diselesaikan dengan mencari unsur-unsur yang bersilang di antara A dengan B ataupun unsur-unsur yang bersilang di antara peristiwa A dengan peristiwa B. Jadi rumusnya ialah bilangan peristiwa A bersilang dengan peristiwa B bahagi dengan bilangan sampel. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, dalam eksperimen melambung dadu, ruang sampel kita ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan bilangan ruang sampel ialah 6. Cari kebarangkalian mendapatkan nombor perdana. Step pertama tadi kita dah dapatkan ruang sampel. Step kedua ialah mencari apakah unsur-unsur bagi peristiwa mendapatkan nombor perdana daripada sampel ni tadi. So, kita punya peristiwa ialah 2, 3 dan 5. Jadi, bilangan peristiwa mendapatkan nombor perdana ialah 3. Manakala step kita yang ketiga ialah masukkan ke dalam rumus yang telah diberitahu dalam slide yang sebelum ni. Okey, iaitu bilangan peristiwa A bahagi sampel. So peristiwa A kita ada 3, sampel kita ada 6. Jadi kebarangkalian kita ialah 3/6. Okey, dalam konteks kebarangkalian angka pecahan tidak perlu dipermudahkan. Kalau kita permudahkan pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kebarangkalian peristiwa A ialah 3/6 ataupun 1/2. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ahmad mengambil secara rawak sekeping kad dari kotak A dan kemudian mengambil sekeping kad di kotak B. Senaraikan ruang sampel. Okey, ini contoh bagi peristiwa bergabung. Okey, senaraikan dulu dia punya ruang sampel. Ini kotak A dan juga kotak B. Ruang sampel sebagaimana yang kita dah bincang dalam contoh sebelum ni, apabila dia mengambil sekeping kad dari kotak A dan kemudian mengambil sekeping kad di kotak B, ini ruang sampel dia. Okay, PU, PP, PS hinggalah 3R. Jadi kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ada 12 ruang sampel. Okey, ini soalan dia. Cari kebarangkalian mendapatkan nombor ganjil atau huruf P. Okey, nombor ganjil atau huruf P. Okey, step pertama kita dah dapatkan tadi dia punya ruang sampel, ada 12. Step kedua, kita nak mencari apakah dia unsur-unsur bagi peristiwa gabungan ganjil atau huruf P. Okey, dapatkan dulu dia punya peristiwa mendapatkan nombor ganjil. Okey, 3U, 3P, 3S dan juga 3
R. Peristiwa B, iaitu mendapatkan huruf P. PU, PP, PS, PR, TP dan juga 3P. Dalam kes mendapatkan peristiwa atau, kita perlu dapatkan A kesatuan B, iaitu 3U, 3P, 3S, 3R, PU, PP, PS, PR dan juga 3P, yang mana bilangan A union B ialah 8. Itu step kedua. Step pertama tadi dapatkan sampel. Step kedua kita dah dapatkan dia punya peristiwa. Dan kita gunalah rumus yang telah diberitahu sebelum ni, iaitu bilangan unsur A union B bahagi bilangan sampel. Okay. Jadi kita punya kebarangkalian adalah 8/12. Okey. Tengok contoh yang ketiga. Husna mengambil 2 keping kad satu persatu dari sebuah kotak dengan tidak dikembalikan kad yang pertama. Senaraikan ruang sampel. Okey, ini kad yang ada dalam kotak yang akan diambil oleh Husna. Sampelnya ialah 2A, 28, 2Q, A2, A8, AQ, 82, 8A, 8Q, Q2, QA dan juga Q8. Okey. Baik, cari kebarangkalian mendapatkan nombor perdana dan huruf konsonan. Okey. Ini kes dan. Nombor genap. Pertama kita dapatkan peristiwa mendapatkan nombor genap. Okey. Ini dia peristiwa mendapatkan nombor genap. B mendapatkan huruf konsonan. Okey, ini dia. Baik, kita tengok. Peristiwa dan penyelesaian kita ialah mendapatkan persilangan di antara peristiwa A dan juga peristiwa B. Jadi ini ialah peristiwa bagi mendapatkan nombor genap dan juga huruf konsonan, yang mana kita ada 4. Bilangan A bersilangan B adalah 4. Jadi rumus yang kita nak gunakan ialah rumus peristiwa bergabung bilangan A bersilang dengan B bahagi bilangan S. Okey, so kita dapat di sini 4/12.